Jungle. Okey, duduk. Silakan. Okey, hari ni siapa tahu kita nak belajar apa? Tak tahu cikgu, tengok macam susah je. Susah. Saya dah tulis kat sini sangat besar, awak kata susah. Nak baca apa cikgu? Awak tahu tak dulu, zaman cikgu dulu tak ada benda-benda macam ni. Banyaknya perkembangan pendidikan ni, sampai sekarang ni banyak betul kemudahan yang diberikan. Korang nak tahu tak apa perkembangan pendidikan di Malaysia? Daripada belajar nak tahu cikgu. Korang nak tahu? Ya. Jom kita tengok. Baiklah, mari kita lihat perkembangan pendidikan di Malaysia. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai 3 fasa, iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan masa kini. Sistem pendidikan yang digunakan sebelum merdeka adalah sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok di Malaysia adalah institusi pendidikan tradisional Islam yang telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu. Ia berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu dan pembentukan akhlak. Pendidikan pondok mengutamakan pengajaran agama secara lisan tanpa menggunakan buku teks dan memainkan peranan penting dalam memelihara nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan pondok telah mengalami transformasi dengan beberapa institusi kini mengintegrasikan mata pelajaran sekular. Cabaran termasuk penyesuaian dengan keperluan semasa, tetapi terdapat peluang untuk menggunakan teknologi dan pengajaran. Sekolah pondok biasanya dibina oleh alim ulama, di mana sekolah pondok ini terletak berhampiran dengan sumber air dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan yang sederhana. Pengajaran dilakukan pada waktu tertentu dengan tumpuan kepada hafazan dan pelajar dapat tamat pengajian dengan ditandai dengan khatam Al-Quran sebanyak 5 kali. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
Sistem pendidikan seterusnya adalah sistem pendidikan vernakular. Sistem pendidikan vernakular di Malaysia menggunakan bahasa Ibunda sebagai medium pengajaran dengan fokus pada memertabatkan bahasa tradisi dan budaya setiap etnik. Terdapat 4 jenis sekolah vernakular, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, di mana Sekolah Vernakular Melayu ini menekankan nilai dan budaya Melayu Islam. Tetapi di Sekolah Vernakular Melayu ini mengalami kekurangan guru dan penglibatan murid perempuan yang rendah. Sekolah Vernakular Cina. Sekolah Vernakular Cina ditubuhkan oleh masyarakat Cina yang menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Cina dengan penekanan pada sejarah dan warisan budaya Cina. Terdapat kebergantungan kepada guru dan bahan yang datang daripada tanah besar Cina. Sekolah Vernakular Tamil. Sekolah Vernakular Tamil didirikan oleh pemilik ladang dengan fokus pada bahasa Tamil. Sekolah Vernakular Tamil menghadapi masalah kesedaran rendah terhadap pendidikan dan kurang tenaga pelajar serta infrastruktur yang lemah dengan sumber guru dan bahan juga daripada India. Sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris didirikan oleh Padri di Bandar yang menawarkan kemudahan pendidikan yang lebih baik. Tetapi pihak Inggeris membatasi pendidikan ini kepada golongan tertentu untuk mengelakkan reaksi negatif. Dengan perkembangan pendidikan sebelum merdeka ini, pada zaman penjajahan British, sistem pendidikan diperkenalkan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja pada ketika itu, seperti pentadbiran, penkhidmatan awam dan peladangan. Terdapat jurang yang ketara dalam akses kepada pendidikan antara kumpulan etnik yang berbeza, di mana orang Melayu ketinggalan berbanding kumpulan lain. Implikasinya, sistem pendidikan pada ketika itu tidak seimbang dan tidak menyatukan rakyat Malaysia. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 merupakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memperkembangkan pendidikan selepas merdeka. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 atau Laporan Mahathir merupakan dokumen penting dalam sejarah pendidikan Malaysia. Ia dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Laporan ini menekankan pembaruan dan dalam sistem pendidikan dengan fokus kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, dan mengekalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Ia juga memperkukuhkan pendidikan kerohanian dan disiplin serta membahagikan pendidikan menengah atas kepada jurusan akademik atau vokasional. Peluang persekolahan dilanjutkan dari 9 tahun ke 11 tahun dan kurikulum Malaysia ditegaskan dengan semakan kursus bahasa Malaysia. Matlamat utama laporan ini adalah bagi melahirkan individu berdisiplin yang dapat menyumbang kepada keharmonian negara dan juga masyarakat. Perkembangan pendidikan selepas merdeka juga telah mewujudkan suatu akta iaitu Akta Pendidikan 1996 atau lebih dikenali sebagai Akta 50. Akta Pendidikan 1996 atau lebih dikenali sebagai Akta 50 adalah undang-undang yang penting yang mengawal pelbagai aspek sistem pendidikan di Malaysia. Ia juga termasuk peranan pendidikan, pendaftaran pelajar, kelayakan guru dan pembinaan sekolah. Akta ini merupakan pembaruan daripada Akta Pelajaran 1961. Ia bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Akta ini berlandaskan Perakuan Penyata Razak 1956 dan mengekalkan banyak peruntukan relevan dari akta sebelumnya. Ia juga memperluas skop perundangan pendidikan termasuk kurikulum prasekolah, peperiksaan dan program latihan di politeknik serta maktab perguruan dan juga yang dikenali sebagai IPG, Institut Pendidikan Guru.
Laporan dan akta ini merupakan hasil perbincangan pihak kerajaan yang dilakukan bagi memantapkan lagi struktur pendidikan dan mencapai kesepakatan dalam pengubalan struktur pendidikan seperti contoh di sebelah. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Kerajaan Malaysia menyedari kepentingan bagi mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan yang lebih bersepadu. Akta Pelajaran 1961 diperkenalkan untuk menyatukan sistem pendidikan di seluruh negara dan memperkukuhkan identiti kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1962 dengan matlamat untuk menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua warga negara. Implikasinya, sistem pendidikan menjadi lebih seragam, memperkukuhkan perpaduan negara dan membuka peluang pendidikan yang lebih luas. Seterusnya kita pergi kepada perkembangan pendidikan pada masa kini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah diperkenalkan bagi menjadi panduan kepada pendidikan masa kini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Ia dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 September 2013. Ia bertujuan mentransformasi sistem pendidikan Malaysia ke tahap bertaraf antarabangsa dalam tempoh 13 tahun. Pelan ini dilaksanakan melalui 3 gelombang utama dan merangkumi pendidikan dari peringkat prasekolah hingga pengajian tinggi. Matlamat utamanya adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika tinggi. PPPM menggariskan 5 aspirasi utama dalam sistem pendidikan, iaitu akses, kualiti, equity dan perpaduan, dan juga kecekapan. Selain itu, terdapat 6 aspirasi murid yang melibatkan pengetahuan, berkemahiran untuk berfikir, kepimpinan, dewi bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Pelan ini juga menetapkan 11 anjakan utama seperti meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, penguasaan bahasa, transformasi keguruan, dan penglibatan komuniti. Fasa pelaksanaannya dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama pada tahun 2013 hingga 2015 untuk mengukuhkan asas sistem, fasa yang kedua pada tahun 2016 hingga 2020 untuk memacu perubahan dan fasa ketiga pada tahun 2021 hingga 2025 untuk melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan. Pendidikan masa kini telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Digital KPM. Dasar Pendidikan Digital KPM yang telah dilancarkan pada 28 November 2023 oleh Menteri Pendidikan Puan Fadhina Siddiq. Ia bertujuan untuk mengintegrasi teknologi dalam sistem pendidikan Malaysia. Dasar ini memiliki 6 teras utama: murid fasih digital, pendidik kompeten digital, kepimpinan digital berwawasan, infrastruktur yang diperkasakan, kandungan digital berkualiti dan rakan strategik yang komited. Ia bertujuan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih dinamik dan relevan dengan keperluan era digital. Kompetensi digital pendidik ini merujuk kepada keupayaan guru untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Ini melibatkan literasi maklumat, komunikasi digital, penjanaan kandungan digital serta kesedaran keselamatan dalam dunia maya. Pendidik perlu menguasai pelbagai alat teknologi seperti komputer dan aplikasi digital untuk menyediakan pengalaman dan pembelajaran yang interaktif dan fleksibel. Pelbagai program latihan dan kursus disediakan bagi meningkatkan kemahiran digital para pendidik. Ini memastikan mereka sentiasa relevan dalam perkembangan teknologi terkini dan membantu murid
membangunkan literasi digital mereka. Perkembangan dalam pendidikan masa kini telah membawa implikasi seperti penekanan terhadap pendidikan abad ke-21, integrasi teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran sepanjang hayat dan penjenamaan semula pendidikan tinggi. Terdapat peralihan ke arah pembelajaran berasaskan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi digital seperti pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan dan sumber terbuka ini semakin meluas. Pendidikan terhadap kebolehpasaran graduan, pembelajaran berasaskan masalah dan penyelidikan gunaan dalam pendidikan tinggi. Implikasinya, sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan ini melalui perubahan dalam kurikulum, kaedah pengajaran, infrastruktur teknologi dan hubungan dengan industri. Weh, game apa tu? Syok lah. Aku jumpa dia baru. Dia ni seronok main. Game apa weh? Tengok sikit dulu. Tajuk dia pasal aku Doomsday. Doomsday. Jap. Yo. Okay. Korang tahu tak? Tadi belajar apa Oh, tadi ya. Kelas apa? Kelas tadi? Falsafah. Falsafah ha. Falsafah tadi. Falsafah. Tadi kita belajar tentang ni. FPK dan FPG. Tahu tak FPK, FPG tu apa? FPK, FPG. Benda apa tu? Oh, FPK, FPG. Mudah je li. Tahu tak FPK, FPG tu apa? Tahu. Bagus lah. FPK, FPG ni kenal ya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dan FPG tu pula apa? Falsafah Pendidikan Guru. Jadi kawan-kawan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan ni adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengembangkan lagi pendidikan di Malaysia. Jadi kalau kau nak tahu apa itu FPK secara lebih mendalam dan boleh katakan boleh faham lah FPK tu apa, mari kita tengok secara lebih mendalam. Jadi hampa nak tahu tak? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, jom. Hai semua, apa khabar? Tahu tak apa yang kita nak belajar hari ini ya? Mari kita lihat. Hari ini kita akan membincangkan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. Tapi sebelum tu, tahukah anda apakah itu Falsafah Pendidikan Kebangsaan? Mari kita lihat. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Di dalam FPK ini terdapat 10 elemen-elemen yang termaktub bagi memastikan pendidikan di Malaysia terus berkembang. Di sini diperlihatkan kepada anda 10 elemen-elemen yang ada di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dah tahu kan apa itu elemen-elemen dalam FPK? Jadi, mari kita tengok apa pula kepentingan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ni. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini, sistem pendidikan negara dapat meningkat secara jelas dengan adanya prinsip dan nilai asas yang menjadi dasar serta pembentukan sistem pendidikan Malaysia merangkumi semua peringkat umur bermula dari peringkat yang paling rendah sehingga peringkat tertinggi iaitu universiti.
Ketika yang kedua pula, falsafah pendidikan kebangsaan ini menjadi sebuah panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Macam mana? Kira faham tak FPK FPG tu apa? Faham tak? Faham. Tapi kan, aku rasa macam ringkas lah. Ringkas? Bukan macam mana ni? Pasal elemen ke dalam yang kau masukkan? Aku rasa dia tak faham pasal elemen ni. Elemen lah? Oh, elemen dalam FPK ke? Okey. Sebenarnya kan, dalam FPK ni terdapat 10 elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, mari kita memahami dan juga cuba untuk menelusuri tentang falsafah pendidikan kebangsaan ini dan apa elemen yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Okey, jom. Okey, first kali, pendidikan ialah salah satu usaha berterusan. Jadi dalam FPK ni, ia menitik beratkan tentang satu usaha yang berterusan. Pendidikan merupakan satu proses pemilihan dan juga pemindahan ilmu serta nilai murni. Dia juga berlaku secara berterusan, yang mana ia berlaku sejak awal sehingga meningkat dewasa. Jadi, ia juga berlaku secara berterusan yang mana meliputi secara formal dan tidak formal. Itu adalah salah satu elemen dalam FPK, iaitu pendidikan ialah salah satu usaha berterusan. Yang kedua pula, mengembangkan potensi individu. Potensi individu ni apa tuan-tuan? Potensi individu ni merupakan satu kebolehan atau bakat seseorang yang mana dilihat daripada pelbagai aspek. Contohnya jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setiap bakat dan potensi ini perlu dicongkil dan dipupuk atau dikembangkan. Jadi dalam FPK ni, setiap guru mestilah memahami dan juga mencuba untuk mencongkil bakat-bakat dan menggilap semua bakat-bakat yang ada dalam diri setiap murid. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen yang ketiga, insan yang seimbang dan harmonis. Apa yang dimaksudkan dengan insan yang seimbang dan harmonis ni? Insan yang seimbang dan harmonis ni ialah setiap perkara tidak akan diabaikan dan keseimbangan terhadap seseorang memainkan peranan penting bagi memajukan diri. Jadi setiap individu ni seharusnya seimbang dari pelbagai aspek yang pernah saya sebutkan tadi. Itu jeris. Kalau hampa tak tahu jeris tu apa, jeris tu adalah jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Elemen yang keempat. Elemen yang keempat pula menyebut tentang perkembangan potensi secara menyeluruh, yang mana ia melibatkan perkembangan yang bersepadu. Potensi ini dikembangkan dalam diri setiap individu. Tidak kira lah dalam kanak-kanak ke, pelajar sekolah ke, tak kira. Setiap umur, setiap lapisan umur. Jadi semua aspek ini perlu disepadukan. Aspek yang saya sebutkan ialah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan juga bidang ilmu. Kita perlu memahami dan juga menguasai kemahiran-kemahiran ini. Nilai-nilai murni turut disepadukan dan demi keperluan dalam menjalani kehidupan. Elemen yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Biasa dengar kan? Biasa dengar kat mana? Rukun negara. Elemen ini perlu disemaikan dalam diri untuk mengawal agar tidak melakukan kejahatan. Elemen ini juga penting kerana ia termaktub dalam prinsip rukun negara. Elemen yang keenam, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Elemen ini sangat penting kerana ia merupakan matlamat kerajaan untuk menjadikan semua rakyat Malaysia berilmu dan memiliki pengetahuan yang tinggi setaraf dengan peringkat global. Maklumlah
negara Malaysia ni negara yang membangun. Jadi sudah tentulah kita perlu mencabar negara-negara maju dan juga mencabar tahap IQ mereka yang sangat tinggi supaya Malaysia ni boleh berada di mata dunia. Oleh itu, setiap rakyat perlu berusaha dalam mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya. Hal ini mampu membantu dalam melahirkan rakyat yang lebih berkemahiran dan juga berdaya saing. Seterusnya kita pergi kepada elemen yang ketujuh, iaitu melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Islam juga menekankan tentang seseorang itu mestilah sentiasa berakhlak mulia. Prinsip-prinsip, elemen-elemen yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini juga mengikuti nilai-nilai Islam, yang mana ia mestilah kita berpegang kepada nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Yang ke-8 pula ialah rakyat yang bertanggungjawab. Macam mana rakyat yang bertanggungjawab ni? Apa yang menyebabkan dalam elemen ni termaktub rakyat yang bertanggungjawab? Ia dimasukkan di sini ialah rakyat dididik untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Maknanya masyarakat lah tuan-tuan. Individu yang boleh dipercayai serta menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab dengan baik serta mematuhi undang-undang, peraturan dan juga setiap amanah juga mestilah perlu dipatuhi. Jadi sebagai seorang guru, bakal guru macam saya ni, mestilah kita memahami dan juga mematuhi setiap elemen-elemen yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Okey, seterusnya ialah rakyat yang berketerampilan. Mewujudkan rakyat yang berketerampilan tinggi dalam melaksanakan tugas dengan sempurna. Juga individu mempunyai kompetensi diri serta kecekapan yang jelas dalam menjalankan tugas. Dan akhir sekali ialah berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Manusia memang mahukan kesejahteraan diri untuk mencapai kepuasan dalam diri masing-masing. Melalui kepuasan tersebut, mereka dapat mengharungi kehidupan dengan aman dan damai. Jadi, dalam FPK ini memiliki 10 elemen yang harus difahami dan juga mengintegrasikan dalam diri kita sendiri. Terutamanya dalam bakal-bakal guru yang akan menjadi pendidik pada masa akan datang. Tadi kau cakap kau nak terang pasal FBG. Kenapa kau tak terang? Aduh, FPG. Aku rasa aku dah terang, rupanya tak terang Yang ni. Tapi FPG senang je. Tak apa, biasa aku ni tak faham lah banyak sangat cakap lupa. Tak apa, tapi FPG ni senang je. FPG ni sebenarnya kan macam tadi juga. FPG ni salah satu usaha yang dia buat oleh kerajaan lah, falsafah pendidikan guru, tapi ia lebih memusatkan kepada guru. Kalau pendidikan tadi umum. Jadi kalau pasal FPG ni, jom kita memahami dengan lebih lanjut lagi apa itu FPG. Jom. Tadi kan korang dah faham apa tu falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang kita masuk pula tentang falsafah pendidikan guru. Okey, apa itu falsafah pendidikan guru? Macam saya cakap tadi, berpusatkan kepada guru, bukannya orang lain. Jadi guru ni perlulah faham tentang FPG ni. Sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab penting. Bro je bro. Okey. Dan apa yang ada dalam FPG ni? Guru yang berbakti mulia. Satu, yang mana ia berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung kewarisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Itu adalah kandungan-kandungan yang ada dalam falsafah pendidikan guru. Jadi, apa elemen yang ada dalam FPG ni? Dalam FPG ni, ada 9 elemen. 9. Yang pertama, guru yang berbakti mulia.
Apa yang dimaksudkan dengan guru yang berpekerti mulia ni? Guru mestilah sentiasa meletakkan murid, ibu bapa, masyarakat dan negara melebihi sebagai kepentingan utama. Maknanya melebihi pada benda lain. Guru haruslah bersikap adil kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang. Maknanya tak perlulah resis. Resis ni benda yang tak baik kan. Jadi guru ni mestilah perlu berfikir secara lebih luas dan berpandangan jauh. Yang kedua pula ialah guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Guru perlulah mempunyai pemikiran yang kehadapan macam saya cakapkan sebelum tadi dan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahirannya secara selaras dengan perkembangan pendidikan secara global dari masa ke semasa. Maknanya dalam perubahan zaman ni, kita mestilah mencari sebuah hala tuju yang lebih baik ke arah kemajuan negara. Yang mana seiring dengan zaman ke zaman ni, maklumlah negara kita kan semakin membangun. Jadi kita mestilah mencari pendidikan yang lebih maju seiring dengan zaman tersebut. Yang kedua ialah guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru wajarlah mendahulukan kepentingan negara dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Ianya kerana pendidikan ni merupakan penaju kepada kemajuan negara. Elemen yang keempat pula, guru yang menyanjung warisan dan kebudayaan negara. Apa yang dia cuba tekankan di sini? Guru mestilah meletakkan dirinya sebagai suri teladan dalam mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara. Kita ni kaya dengan khazanah. Contohnya khazanah bahasa. Jadi budaya ni dekat Malaysia ni ada banyak. Bahasa juga merupakan salah satu budaya. Jadi bila kita memelihara budaya tersebut, sudah tentu negara-negara luar pasti akan melihat Malaysia ni sebagai negara yang kaya dengan budaya dan sangat-sangat bernilai. Dan guru ni boleh berkatakan sebagai ejen lah. Ejen kepada dalam memelihara kebudayaan Malaysia ini. Ianya bagi menjadi contoh juga kepada murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Elemen yang kelima pula kita boleh lihat ialah guru yang menjamin perkembangan individu. Guru perlulah memastikan murid mendapat peluang untuk mengembangkan potensi mereka dan bakat secara menyeluruh dan bersepadu merangkumi pelbagai aspek iaitu intelek, rohani, emosi, jasmani secara terbimbing. FPG dan FPK ni boleh katakan saling berhubung kait. Orang kata saling berhubung lah. Jadi bila kita tekankan perkembangan terhadap individu ni, maka kita bukan sahaja dapat melahirkan sebuah model insan yang hebat tapi bertaraf global. Yang keenam pula, guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Malaysia ni kaya dengan kaum-kaum dan juga bangsa-bangsa lain, meliputi pelbagai agama dan juga budaya. Guru ni mestilah memainkan peranan dalam mengekalkan keharmonian ni dengan menekankan unsur bersatu padu. Macam kita belajar kat sejarah selalu tekankan tentang konsep patriotisme ataupun nasionalisme dalam aktiviti pembelajaran dan juga aktiviti kurikulum bagi menerapkan elemen perpaduan. Yang ketujuh, guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Guru mestilah sentiasa memberi peluang kepada murid untuk membuat keputusan dan bertindak berasaskan pertimbangan yang sewajarnya. Jadi guru ni mestilah faham tentang sesuatu masyarakat tu mestilah berada dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Yang mana kita menekankan demokratik dalam negara kita. Yang ke-8 pula ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Guru perlulah bersikap secara inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik dan secara menyeluruh. Jadi ia boleh melaksanakan tugas yang mampu membentuk murid berfikiran yang lebih kritikal. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, critical thinking. Dan guru juga turut menekankan kaedah inquiry, iaitu penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat menyiasat dan juga meneroka. Explore kalau mengikut bahasa Inggeris. Dan yang terakhir ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Guru ni hendaklah memastikan keharmonian, keselamatan dan juga keamanan menerusi pelbagai medium dan juga penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi agar dapat membentuk masyarakat yang cemerlang.
Jadi dekat sini kita dapat melihat FPG ni adalah salah satu usaha yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Bukan saya menekankan tentang pendidikan, tapi juga menekankan tentang pembangunan intelek, rohani, jasmani dan sosial. Jadi dalam FPG ni, dalam pembangunan model insan ni adalah boleh dimasukkanlah unsur-unsur FPG dan FPK ni dalam kehidupan. Kerana ia merupakan salah satu elemen yang boleh membantu masyarakat zaman kini memahami dan juga kekal dalam keadaan yang lebih progresif pada zaman kini. Tapi FPG dan FPK ni banyak kan, sangat banyak. Kalau kita lihat dalam pelbagai sudut, memang kita lihat FPK dan FPG ni sentiasa berhubung kait. Jadi kalau korang tak terfikir, apa yang FPK, FPG ni boleh buat? Apa yang FPK, FPG ni beri kesan kat negara kita ni? Salah satu contoh implikasi FPK dan FPG ni, apa dia tuan-tuan? Adalah kepada guru. Guru ni boleh katakan bertindak sebagai ejen pembaharuan kepada murid. Kenapa? Ejen pembaharuan ni maksudnya ejen yang memupuk murid-murid untuk sentiasa bersikap yang sentiasa menanamkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Jadi salah satu juga implikasi FPK dan FPG dalam guru ni adalah FPK dan FPG ni juga dia meletakkan guru ni untuk memahami apa yang terkandung dalam FPK dan FPG ni. Jadi kita boleh lihatlah, bukan saja murid-murid je hebat, guru pun mesti jadi hebat. Dengan penerapan FPK FPG ni dalam kehidupan mereka, mereka mampu untuk jadikan diri mereka ni seorang guru yang berdedikasi, berkualiti. Bukan saja di sekolah, bahkan dekat luar sana, dalam kehidupan seharian mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan tentang FPK dan FPG ni. Jadi semua apa yang saya cakapkan ini, ambillah secara ikhlas dan juga kita sentiasalah mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Jadi itu saja daripada saya. Macam mana? Okey tak aku tengok ni? Yelah ke tak? Ada yang tertinggal ke tak? Lengkap semua. Lengkap semua? Bagus dia. Ali? Faham. Aku lupa. Tapi anda terang faham lah. Bagus. Jadi faham kan? FPK dan FPG ni penting sangat-sangat kan? Jadi dah jom kita balik. Tak apa. Jom. Balik, jom. Balik. Jom. Sikit lagi. Sekejap. Nampak sikit lagi kat bawah Sekejap dulu. Korang ni main apa? Main mobile lah. Abang? Main lah? Main? Tak mau lah. Tak Daripada mau. kita main ni, baik kita study. Sombong Study. lah. Kan exam nak dekat dah. Exam apa weh? Falsafah lah ke Ya. apa? Pasal apa? Ya. Apa kata kita bincang tentang perkembangan pendidikan di Malaysia? Aku rasa dia ada kaitan rapat lah dengan FPK dengan FPG. Boleh juga tu. Tapi sebelum tu, boleh tak kau jelaskan sikit apa hubung kait sistem pendidikan di Malaysia dengan FPK dan FPG? Sebenarnya FPK dengan FPG ni sangat penting dalam membentuk hala tuju pendidikan masa depan kita. FPK ni menjadi asas dalam merangka kurikulum, manakala FPG pula memastikan kita mempunyai guru-guru yang berkualiti untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Oh, begitu. Jadi boleh kita katakan yang perkembangan pendidikan ni kat Malaysia saling melengkapi lah, dipengaruhi oleh FPK FPG. Betul tu. FPK ni dia memberi gambaran besar tentang matlamat pendidikan kita, manakala FPG pula memastikan kita ada tenaga pengajar yang mencapai matlamat tersebut. Jadi boleh dikatakan perkembangan pendidikan di Malaysia ni sangat bergantung kepada kedua-dua falsafah ni ya? Ya, betul tu.
Contohnya bila kita lihat perkembangan seperti pengenalan kurikulum standard sekolah menengah ataupun kita panggil KSSM atau program-program pembangunan profesional guru, semuanya selaras dengan FPK dengan FPG. Oh, baru aku faham. Penting noh kedua-dua falsafah ni dalam sistem pendidikan kita. Oh, penting. Jadi macam sama je, rasa macam kita perlu macam hargai usaha-usaha yang kerajaan buat ni. Ya, betul tu je. Lagi pula, sebagai guru, kita perlu sentiasa ingat dan amalkan prinsip-prinsip dalam FPK dan FPG. Hal ini untuk memastikan kualiti pendidikan di Malaysia terus berkembang. Faham. Saya setuju. Oh, tapi kan tadi kan kau terang sedikit pasal wang kait itu. Jadi cuba kau terang pasal ni pula dengan lebih mendalam, lebih jelas tentang Sistem pendidikan di Malaysia dengan FPK dan FPG. Oh, okey, maaf. Baiklah. Mari kita saksikan. Baiklah, berdasarkan soalan daripada saudara Khairul Hafiz sebentar tadi, kita akan lihat soalannya berbunyi, apakah hubung kait antara sistem pendidikan Malaysia dengan FPK dan FPG? Baiklah, sebelum itu kita mulakan dengan sistem pendidikan sebelum merdeka dengan FPK dan FPG. Baiklah, yang pertama kita lihat ialah sistem sekolah pondok. Apa itu sistem sekolah pondok? Sistem sekolah pondok ini merupakan pendidikan yang tidak formal. Yang pertamanya ialah pendidikan tidak formal, jumlah yuran pengajar tidak tetap, dan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di surau dan madrasah. Apakah hubung kait antara sistem pendidikan pondok ini dengan FPK dan FPG? Baiklah, sistem pendidikan pondok adalah berteraskan agama Islam. Oleh itu, sistem ini menerapkan elemen FPK iaitu mementingkan pembangunan rohani bagi melahirkan insan yang mempunyai pegangan yang utuh, berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu juga, sistem pendidikan ini juga berkait rapat dengan FPK yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berilmu pengetahuan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Dan perkara ini juga seiras dengan FPG, iaitu guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang itu patuh akan agama, sudah semestinya disiplin yang akan dibentuk oleh guru semakin mudah untuk dicapai. Seterusnya ialah laporan Barnes tahun 1950. Laporan ini diketuai oleh L.J. Barnes. Tujuannya ialah untuk memperbaiki dan menyelidik pendidikan orang Melayu. Saya akan bagi beberapa cadangan beliau. Yang pertama ialah matlamat pendidikan ke arah membentuk satu rupa bangsa berasaskan pelbagai kaum. Yang kedua, semua sekolah vernakular dibubarkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan. Yang terakhir sekali ialah sekolah rendah, sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Inggeris atau Melayu sebagai bahasa pengantar. Apakah hubung kait laporan Barnes ni? Hubung kaitnya ialah laporan Barnes ini sangat berkait rapat dengan FPK, iaitu cadangan untuk semua sekolah vernakular dibubarkan dan diganti dengan sekolah kebangsaan, dan juga cadangan pembinaan maktab perguruan berasrama untuk pemegang sijil persekolahan. Yang kedua pula, perkara ini mengandungi elemen FPK yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab dan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Selain itu juga, cadangan pembinaan maktab perguruan itu juga dapat meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah kerana guru telah dilatih sejak awal selaras dengan FPG, iaitu bersedia menjunjung aspirasi negara. Yang ketiga pula ialah Ordinan Pelajaran tahun 1952.
Ordinan Pelajaran 1952 ni diketuai oleh Kerajaan British di Tanah Melayu, iaitu bagi mengkaji laporan Barnes dan laporan Fenwu. Contoh cadangan Ordinan Pelajaran tahun 1952 ni ialah sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Sementara sekolah vernakular iaitu sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan. Apakah hubung kait antara Ordinan Pelajaran 1952 ni dengan FPK dan FPG? Baiklah, pelaksanaan cadangan yang dikemukakan oleh Ordinan Pelajaran ini telah menghadapi masalah kekurangan guru yang terlatih untuk sekolah kebangsaan. Dan Kerajaan Malaysia telah mewujudkan FPG yang menjadi panduan untuk melahirkan guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Oleh hal demikian, sistem pendidikan sebelum merdeka telah membuktikan bahawa peranan guru sangat penting untuk merealisasikan hasrat FPG dalam sistem pendidikan di Malaysia setelah dengan FPK yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang, berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Seterusnya kita masuk pada sistem pendidikan selepas merdeka dengan FPK dan FPG. Yang pertama kita tengok ialah laporan Rahman Talib tahun 1960. Pengurusi untuk laporan ini ialah Abdul Rahman Talib sendiri. Apakah tujuan laporan Rahman ini? Tujuannya ialah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dan menambah baik sistem pendidikan negara. Antara contoh cadangan laporan Rahman Talib ini ialah bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua peringkat sekolah, kenaikan pelajar ke arah kenaikan pelajar ke darjah berikutnya adalah secara automatik, dan pendidikan teknikal dan vokasional diperkasakan. Apakah hubungan laporan Rahman Talib ni dengan FPK dan FPG? Yang pertama kita tengok pendidikan teknik dan vokasional menerapkan elemen FPK bagi melahirkan individu yang berketerampilan dari segi kemahiran dan ilmu dalam meningkatkan lagi produktiviti individu. Yang kedua pula, laporan ini turut mengandungi elemen FPK iaitu memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu agar dapat melahirkan insan yang bukan sahaja pandai dalam akademik tetapi mengetahui pelbagai bidang kemahiran. Yang ketiga pula, elemen FPK iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Dapat dilihat dalam laporan ini iaitu murid Islam wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam, manakala murid bukan beragama Islam wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan moral. Laporan yang berikutnya ialah laporan Aminuddin Baki tahun 1964. Pengurusi untuk laporan ini ialah Datuk Seri Aminuddin Baki. Antara tujuan laporan Aminuddin Baki ini ialah untuk mengembangkan lagi potensi dan kemahiran terhadap individu dalam pelbagai bidang. Contoh cadangan laporan ini ialah umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun. Yang kedua, pihak sekolah perlu memperkenalkan pelbagai kursus, dan yang ketiga pula menyediakan peluang pekerjaan selepas tamat persekolahan. Hubung kaitnya, laporan ini menekankan aspek pembentukan individu yang berkemahiran dalam pelbagai bidang yang dapat dikaitkan dengan perkembangan potensi individu yang merujuk kepada FPG, iaitu guru dapat menjamin perkembangan individu. Oleh hal yang demikian, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam mencungkil bakat murid-murid. Contohnya, guru perlu memberi tunjuk ajar atau membuat aktiviti yang dapat membuatkan pelajar menyelahkan bakat mereka. Kesannya, pelajar akan mendapat peluang pekerjaan yang lebih luas pada masa hadapan. Seterusnya ialah Akta Pendidikan tahun 1961.
Akta ini wujud dengan asas cadangan yang dibawa dari laporan Razak dan laporan Rahman Talib. Laporan ini menggariskan sistem persekolahan yang seragam, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dan sistem persekolahan yang sama. Antara kandungan Akta Pendidikan ini ialah penegasan kepada pendidikan asas 3M, penegasan kepada pendidikan kerohanian dan unsur disiplin yang mantap, dan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Hubung kaitnya, laporan ini menekankan aspek pendidikan di sekolah dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam suatu bidang yang diceburi. Oleh sebab itu, dengan FPK ini dapat dikaitkan dengan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dalam suatu bidang yang diceburi mereka. Malah, ia dapat diselaraskan lagi dengan FPJ, iaitu guru yang menjamin perkembangan individu. Seterusnya kita masuk pada Penyata Razak tahun 1956. Tujuan Penyata Razak ini adalah untuk menyemak semula dasar pendidikan persekolahan tanah Melayu dan menubuhkan sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai dengan aspirasi bagi menyatupadukan pendidikan berbilang bangsa. Antara cadangan laporannya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memenuhi keperluan negara merdeka dan melahirkan perpaduan antara kaum. Hubung kait antara Penyata Razak dengan FPK dan FPJ pula. Yang pertama, berdasarkan laporan Penyata Razak tersebut yang bertujuan untuk memperkembangkan sistem pendidikan dapat dikaitkan dengan elemen FPK yang berhasrat untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Hal ini demikian kerana jika sistem pendidikan dapat ditambah baik, maka proses pembentukan individu yang seimbang juga meningkat dengan baik. Tanpa sistem pengurusan pendidikan yang cekap, pendidikan terhadap murid-murid juga kurang berkualiti. Seterusnya lagi, berdasarkan laporan Penyata Razak ini, guru berperanan penting untuk melahirkan modal insan kelas pertama. Hal ini demikian kerana laporan ini telah mencadangkan untuk melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Perkara ini berketepatan dengan elemen FPG, iaitu berpandangan progresif dan saintifik supaya dapat melahirkan pendidikan yang berkualiti. Baiklah, yang ketiga, hubung kaitlah ialah sistem pendidikan kini dengan FPK dan FPG. Yang pertama, kita tengok Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun singkatannya PIPP tahun 2006 hingga 2010. Pelan induk ini disempurnakan pelancarannya oleh YAB Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari tahun 2007. Dan Irsyad Saad pada tahun 2009 menyatakan pembinaan negara bangsa Malaysia merupakan pelan pertama yang digariskan dalam PIPP. Dan matlamat PIPP ini ialah pendidikan berkualiti untuk semua. Seterusnya, apa itu terasa PIPP? Yang pertama, membina negara bangsa, membangun modal insan dan memperkasakan sekolah kebangsaan. Hubung kaitnya PIPP dengan FPK dan FPG pula ialah dapat membangunkan modal insan yang memfokuskan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Perkara ini dapat dikaitkan dengan elemen FPK, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Seterusnya juga, rakyat Malaysia dapat memberi sumbangan melalui latihan yang disediakan agar kemahiran dapat ditingkatkan ke arah pembangunan negara. Perkara ini juga berkait rapat dengan elemen FPK, iaitu dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara. Pelan yang kedua ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM yang bermula tahun 2013
dan akan berakhir pada 2025. Dapat 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, akses, kualiti, ikuti, perpaduan dan yang terakhir ialah kecekapan. Baiklah, pelan pembangunan ini dicetus idea oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dilancarkan pada 6 September 2013. Dan terdapat 6 aspirasi murid, iaitu yang pertama, pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, yang keempat, kemahiran dui bahasa, yang kelima, etika dan kerohanian, yang keenam, identiti nasional. Hubung kait antara PPM dengan FPK dan FPG pula. Yang pertama ialah dapat melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai dengan pengukuhan agama Islam dan pendidikan moral. Perkara ini berkait rapat dengan elemen FPK, iaitu mewujudkan individu yang seimbang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Yang kedua pula, memupuk perpaduan dan persefahaman yang erat antara murid dan masyarakat luar agar nilai kerjasama dapat diterapkan. Perkara ini berkait rapat dengan elemen FPG, iaitu guru dapat melahirkan suatu masyarakat yang bersatu padu supaya dapat membantu merealisasikan hasrat FPK. Dan yang terakhir kita lihat ialah implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan terkini. Yang pertama kita ambil ialah individu. Individu dapat mengembangkan potensi diri setiap individu dalam pelbagai bidang ilmu yang diceburi. Yang kedua, berdasarkan implikasi berdasarkan pendidikan pula, iaitu perubahan sistem pendidikan yang mementingkan aspek kemahiran dalam pelbagai bidang ilmu bagi mewujudkan para pelajar yang berintelektual. Dan terakhir ialah pembangunan dan penyelidikan, iaitu penyediaan input yang berkesan dalam pendidikan dan perubahan sukatan pembelajaran yang sistematik. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya sangat berharap bahawa penerangan saya ini dapat menjawab soalan saudara sebentar tadi. Tak apalah, kita saksikan seterusnya. Okey, kita dah bincang banyak tentang FPK dengan FPG. Apa pendapat korang tentang perbincangan kita tadi? Aku rasa banyak yang aku belajar hari ni. Sekarang aku faham kenapa FPK dan FPG ni sangat penting dalam sistem pendidikan kita. Betul tu Li, aku rasa macam dapat gambaran lah bagaimana sistem ada tuju dan pendidikan kat negara kita ni kembang lah, nampak lah. Bagus. Jadi apa yang kita boleh simpulkan tentang hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan FPK dengan FPG? Pada pendapat aku lah kan, FPK dan FPG ni macam tulang belakang sistem pendidikan kita lah. FPK ni bagi kita maklumat besar, manakala FPG ni bagi pastikan kita dapat menjadi guru-guru hebat untuk mencapai matlamat itu. Betul. Dan aku rasa kedua-dua saling berkait lah. FPK ni macam fokus kepada pelajar, kalau FPG fokus kepada guru. Jadi macam kedua ni macam penting lah bagi perkembangan pendidikan kat Malaysia ni. Aku setuju dengan pendapat korang. Boleh tak kita tambah satu lagi perkara penting? Boleh? Apa dia? Satu lagi, FPK dan FPG ni bukan sekadar teori, tapi ia sebenarnya mempengaruhi banyak aspek praktikal dalam pendidikan kita. Contohnya pembentukan kurikulum, kaedah pengajaran dan program latihan guru. Betul juga. Jadi boleh kita kata yang perkembangan pendidikan ni kat Malaysia sangat dipengaruhi oleh FPK-FPG lah. Ya, tepat sekali. Setiap faham. perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan kita sebenarnya berpandukan kedua-dua falsafah ini. Wah, seronok lah bincang ni. Rasa macam lebih faham dan lebih menghargai sistem pendidikan kita. Sama tu macam aku tahu lah, kita kan bakal guru kan, kita kena macam faham lah apa yang prinsip-prinsip dalam FPK dan FPG ni yang diterapkan. Jadi itulah pada pendapat aku. Betul sekali. Jadi kesimpulannya, kita boleh kata yang FPK dan FPG ni memainkan peranan penting dalam membentuk dan memandu perkembangan pendidikan di Malaysia.
ia bukan Setuju. saja mempengaruhi dasar dan kurikulum, tapi juga cara kita mendidik dan melahirkan guru yang berkualiti. Setuju sekali. Setuju, aku setuju dengan hang. Bagus. Bijak. Macam ni lah perbincangan yang bermanfaat. Bukan main game. Dia main game juga. Macam mana? Dah ada motivasi nak study? Ada biasa. Aku ada. Aku semangat. Semangat! Bagus. Baiklah, balik begitu kita akan menjadi pendidik yang sangat baik. Baik. Baik.